Di sebuah perpustakaan tua yang diselubungi kegelapan, terdapat sebuah buku yang telah membingungkan para sarjana, ahli kriptografi, dan sejarawan selama lebih dari 1 abad. Ini bukanlah sembarang buku kuno. Ini adalah manuskrip Voynich yang sering disebut sebagai buku paling misterius di dunia. Ditulis pada awal abad ke-15, manuskrip setebal 240 halaman ini dipenuhi dengan tulisan tangan yang tidak dapat difahami dan ilustrasi yang membingungkan, menjadikannya sebuah enigma yang kekal abadi. Sejak penemuannya semula pada tahun 1912 oleh seorang peniaga buku bernama Wilfrid Voynich, tiada siapa pun yang berjaya memecahkan kodnya, menterjemahkan bahasanya atau memahami tujuannya. Manuskrip ini terus menjadi cabaran kepada akal manusia. Sebuah artifak yang seolah-olah berasal dari dunia lain, terkunci dalam kebisuan selama berabad-abad. Apabila kita menyelami halaman-halaman manuskrip ini, kita akan dibawa ke dalam dunia yang terasa asing dan menakjubkan. Ilustrasinya adalah tumpuan utama misteri ini. Terdapat bahagian botani yang memaparkan lukisan terperinci tentang tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat dikenal pasti oleh mana-mana ahli botani. Tumbuhan-tumbuhan ini kelihatan seperti gabungan aneh dari pelbagai spesies yang diketahui, atau mungkin flora dari alam yang tidak pernah kita lihat. Bahagian astronomi pula dipenuhi dengan carta-carta cakrawala yang rumit, zodiak yang ganjil, serta matahari dan bulan yang dilukis dengan wajah manusia. Selain itu, terdapat juga bahagian balneologi yang menunjukkan figura-figura manusia, kebanyakannya wanita, bermandian dalam kolam-kolam yang dihubungkan oleh sistem perpaipan yang kompleks. Figura-figura ini kelihatan seperti sedang melakukan sejenis ritual atau prosedur perubatan, tetapi maknanya tetap tersembunyi. Setiap ilustrasi ini menimbulkan lebih banyak soalan daripada jawaban. Inti kepada teka-teki manuskrip Voynich adalah tulisannya yang unik, yang dikenali sebagai Voynichese. Teks ini ditulis dari kiri ke kanan, terdiri daripada kira-kira 25 hingga 30 aksara, berbeza yang tidak sepadan dengan mana-mana sistem tulisan yang diketahui. Selama bertahun-tahun, pakar pemecah kod terhebat di dunia, termasuk mereka yang berjaya memecahkan kod enigma semasa Perang Dunia Kedua, telah mencuba nasib mereka untuk mentafsir teks ini. Namun setiap percubaan menemui kegagalan. Analisis statistik menunjukkan bahawa tulisan ini mempunyai struktur dan corak yang konsisten dengan bahasa semula jadi, menunjukkan bahawa ia bukanlah sekadar coretan rawa. Ia mematuhi hukum linguistik tertentu, seperti hukum Zipf, yang menguatkan lagi kemungkinan bahawa ia adalah bahasa yang sebenar atau kod yang sangat canggih. Namun sehingga kini, tiada siapa yang berjaya membaca walau sepatah perkataan pun. Kekurangan jawapan yang pasti telah melahirkan pelbagai teori yang cuba menjelaskan asal-usul dan tujuan manuskrip ini. Satu teori popular mencadangkan bahawa ia adalah satu penipuan yang rumit, mungkin dicipta oleh seorang penipu zaman pertengahan untuk dijual kepada pengumpul barang antik yang kaya, seperti Maharaja Rom Suci, Rudolf Tetubu, yang terkenal dengan minatnya terhadap perkara-perkara gaib. Teori lain pula berpendapat bahawa ia adalah sebuah buku yang ditulis dalam bahasa semula. Jadi yang telah hilang, satu-satunya bukti kewujudan bahasa tersebut yang terselamat. Ada juga yang percaya bahawa ia adalah sebuah buku kod atau sifir rahsia yang digunakan untuk menyembunyikan pengetahuan terlarang, sama ada berkaitan dengan alkimia, perubatan atau ajaran sesat. Teori yang lebih spekulatif mengaitkannya dengan makhluk asing atau tamadun purba yang hilang. Setiap teori ini mempunyai penyokong dan pengkritiknya, tetapi tanpa kunci untuk membukanya, semuanya kekal sebagai spekulasi. Kini, setelah lebih 600 tahun, manuskrip Voynich masih tersimpan dengan selamat. Misterinya tidak terungkai. Ia menjadi saksi bisu kepada peredaran zaman, terus mencabar pemahaman kita tentang sejarah, bahasa, dan had pengetahuan manusia. Apakah ia sebuah karya jenius yang belum dapat kita fahami atau sekadar penipuan terhebat dalam sejarah? Mungkinkah rahsia yang terkandung di dalamnya akan mengubah pemahaman kita tentang dunia? Atau adakah ia ditakdirkan untuk kekal sebagai teka-teki yang tidak akan pernah terpecahkan? Manuskrip ini terus membisikkan soalannya dari masa lalu, menanti seseorang yang akhirnya akan dapat mendengar dan memahami jawapannya. Buat masa ini, kita hanya boleh merenung halamannya yang pudar dan tertanya-tanya tentang rahsia besar yang tersembunyi di dalamnya.